Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saad Faiz Ghazali. Dan saya bersama kawan saya daripada BTMI Seksyen 2 Kumpulan 10 akan melakukan presentasi untuk tema evolusi isukan dan tajuknya ialah sejarah mulanya isukan. Tapi sebelum tu saya dan kumpulan saya ingin meminta maaf atas kesulitan kerana kami tidak dapat melakukan pembentangan sewaktu dalam kelas. Hal ini kerana seperti saya sendiri, saya tak dapat masuk dalam kelas pada hari tersebut kerana masalah internet dan rakan-rakan saya lain juga ada masalah sendiri. Tapi oleh itu kita terus sambung kepada apa yang kita ingin bentangkan pada hari ini. Okey, ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Saya Faiz Ghazali, ada Siti Fadilah, Abdul Zafran, Ain, Imelda dan Amirul Hakim. Pengenalan. Okey, isukan ni apa dia? Sukan kian mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Bersiarannya golongan remaja seperti kami ataupun mana-mana belia meminati sukan ini. Okey, dan terdapat beberapa manfaat pelibatan remaja dalam sukan ini, antaranya dapat membantu mereka memanfaatkan masa lapang dan menghindarkan aktiviti negatif. Isukan ini juga dapat dijadikan sebagai satu kerjaya yang menghasilkan pendapatan. Contohnya ialah uh, pro player, pemain profesional dalam isukan. Isukan telah membuka ruang yang luas terhadap pembangunan perisian dan permainan digital, khususnya untuk menghadapi kejohanan antarabangsa. Sebab itulah isukan meraih popularitinya kerana adanya kejohanan dalam isukan. Kemajuan dalam bidang isukan telah membawa kesukan SEA 2011 di Filipina buat kali pertama. Ya, isukan SEA juga ada isukan untuk atlet negara. Penglibatan golongan industri ini sangat memberangsangkan dan seharusnya diberikan dorongan. Itu sahaja pengenalan untuk tajuk ini. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian utama, iaitu yang pertama, mengkaji sejarah kewujudan dunia isukan, yang kedua, mengenal pasti kesan penglibatan belia dalam isukan, dan yang ketiga, mengkaji faktor penglibatan belia dalam isukan. Seterusnya iaitu sorotan kajian. Terdapat 4 sorotan kajian. Sorotan kajian yang pertama iaitu daripada Suhania Kalai Silvan dan Muhammad Fauzi Sukimi pada tahun 2019. Menurut kajian mereka, di Korea Selatan misalnya, pasaran gaming atau permainan video yang semakin berkembang adalah satu sektor perniagaan yang menguntungkan di sana. Yang kedua, sorotan kajian kedua iaitu Juho Hamari pada tahun 2016. Menurut kajian beliau, isukan adalah permainan video berkomputer yang mana pemainnya terdiri daripada pemain profesional, didaftarkan di bawah kelab profesional dan menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan baik di dalam maupun yang dianjurkan dalam negara maupun di luar. Seterusnya yang ketiga ialah Wagner 2006. Kini, permainan komputer atas talian telah menjadi fenomena yang luar biasa dan telah diiktiraf oleh ramai golongan masyarakat sebagai sukan elektronik atau e-sukan di serata dunia. Yang keempat ialah Martochik 2018. Konsep permainan itu sendiri yang diiktiraf serta berdaya saing mencetuskan interaksi sosial secara maya telah memberikan keseronokan kepada pemainnya. Seterusnya ialah metodologi kajian. Definisi bagi metodologi kajian adalah penyelidikan yang dibuat bagi memastikan kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Kaedah kajian yang kami guna ialah kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemolehan ubah penyelidikan. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah yang pertama, mengkaji sejarah mulanya isukan dalam negara. Yang kedua ialah mengetahui kesan dalam melibatkan diri dalam isukan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga ialah mengenal pasti langkah dan cadangan bagi penambahbaikan dalam isukan. Seterusnya, kaedah yang kami guna ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data merupakan proses penyelidikan di mana para penyelidik menggunakan kaedah dan teknik saintifik untuk mengumpul data sistematik untuk tujuan analisis. Kaedah yang kami guna ialah kaedah pengumpulan data secara sekunder. Kaedah pengumpulan data secara sekunder melalui internet digunakan bagi mendapatkan maklumat mengenai sejarah mulanya isukan dalam negara. Rujukan sumber internet dapat membantu untuk memperoleh maklumat yang lebih luas
dan terkini mengenai isukan di Malaysia. Dapatan kajian Sejarah kewujudan dunia e-sukan. Tiada sejarah tepat dan formal yang dapat membuktikan mulanya e-sukan di Malaysia. Akan tetapi, kami mampu mencari peristiwa yang berkait dengan mulanya popular e-sukan di tanah air. Sumber rasmi terawal yang berkait dengan e-sukan di Malaysia berdasarkan kajian daripada mahasiswa UKM, adanya Liga Malaysian E-Sport League bermula pada 2 September 2017. Dianjurkan oleh Miniski Event Team bersama U-Mobile dan Logitech G bertujuan untuk terus memangkin arena e-sport tempatan. Sukan SEA 2019, seorang atlet e-sukan Malaysia telah membawa pulang pingat emas sulung Malaysia dalam bidang e-sukan. Dr. Yu Wei Keng dalam permainan Hearthstone menewaskan peserta Thailand Wirit Popan 3-1 untuk pingat emas. Wujudnya Malaysia Electronic Sport Federation, badan induk bagi semua sukan elektronik di Malaysia, dahulunya dikenali sebagai E-Sport Malaysia atau ESM, mengukuhkan lagi akan betapa praktikal dan serius akan isu e-sukan dalam negara. Dapatan kajian yang seterusnya, kesan penglibatan belia dalam e-sukan. E-sukan kini telah mengorak langkah yang lebih luas apabila ianya membuka peluang kerjaya kepada belia yang bersungguh-sungguh meminati bidang ini. Negara juga dapat menambah kepelbagaian aktiviti sukan yang ada. Pembukaan yang lebih banyak ruang dan peluang untuk golongan belia terlibat aktif di dalam arena kesukanan. Seterusnya, faktor pelibatan belia dalam e-sukan. Terdapat banyak faktor, antaranya faktor kewangan yang tidak memerlukan kos yang tinggi, mengisi masa lapang dengan perkara yang lebih berfaedah, pengaruh rakan sebaya yang ingin meluangkan masa bersama, daya interaktif dengan pemain lain, visual yang menarik perhatian, ingin mencuba sesuatu yang baru dan keinginan untuk meraih hadiah kemenangan. Akhir sekali, kesimpulan. Banyak faedah yang kita dapat daripada mencuburi bidang e-sukan dalam kalangan remaja. Selain dapat mengisi masa lapang, mereka juga dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan dengan menyertai pertandingan yang dianjurkan di peringkat dunia. Oleh itu, jelaslah bahawa perkembangan e-sukan dalam kalangan masyarakat ini dapat memberikan banyak faedah kepada negara dan masyarakat. Ini bahagian rujukan. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.